Kita sebenarnya sekarang terus-menerus bersikap defensif secara peribadi. Saya sudah bosan. Bosan dengannya secara peribadi. Kita sebenarnya tidak perlu menjelaskan kepada orang lain pun tentang diri kita selalu. Anda tahu tak, itu strategi yang sangat mudah sebenarnya yang dilakukan oleh orang walaupun pada zaman Nabi SAW. Mereka terus bertanya kepada beliau bermacam-macam jenis soalan. Terus sibukkan beliau untuk menjawab soalan-soalan itu. Sekiranya beliau sentiasa sibuk menjawabkan soalan kamu, jadi beliau tidak akan dapat bertanya kepada kamu, kan? Beberapa orang Yahudi di Madinah dengan sikap banyak tanya. Jadi siapa yang bawa kamu wahyu? Jibril. Oh, okey, baiklah. Jibril ya, okey. Menarik tu. Siapakah orang-orang dalam gua ini? Oh, baiklah, kamu tahu mereka. Okey. Okey, faham. Ruh tu apa sebenarnya? Oh, kamu juga ada jawapan untuk itu. Okey. Kenapa kadang-kadang budak lelaki dilahirkan, kadang-kadang budak perempuan dilahirkan? Okey, dan jika beliau dapat menjawabnya semua, apa yang akan mereka lakukan terus? Tanya yang lain, kemudian tanya yang lain, dan kemudian tanya lagi, dan tanya lagi. Dan kamu kena menerangkannya semua, kan? Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala menjawabkan beberapa soalan mereka, dan kemudian mereka beralih ke soalan lain lagi. Kata mereka, وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Sekiranya kita akan dikurangkan menjadi tulang yang reput, tak ada apa-apa lagi, kita akan diciptakan lagi. Ya ke? Dan kali ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjelaskannya. Biasanya dia Subhanahu Wa Taala menjelaskan, kan? Dia Subhanahu Wa Taala menjawabkan soalan-soalan mereka. Mereka bertanyakan tentang Ashabul Kahf. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala menerangkannya secara terperinci? Ya, dia Subhanahu Wa Taala jawab. Ketika mereka bertanya mengenai Jibril alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkannya secara terperinci. Kali ini kan Allah letakkan batas. Qul kunu hijaratan aw hadidah aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum. Bagi tahu mereka, lupakan pasal tulang reput. Jadi batu ke, kau jadi besi ke, Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan membawa kamu kembali. Yang pada dasarnya bermaksudkan diam dan pergi belah. Aku sudah cukup menjawab soalan kamu. Teruskanlah tukar menjadi apa sahaja kamu mahu pun, Allah akan membawa kamu kembali. Atau apa sahaja imajinasi yang kamu dapat fikirkan, yang kamu fikir lebih susah untuk dibentukkan, teruskanlah. Al-halqa mimma yakburu fi sudurikum. Mereka tanya, siapa yang akan bawa kita kembali? Fasayaquluna may yu'iduna kulillazi fatarakum awwala marratin. Bagi tahu mereka yang membuat kamu kali pertama dulu. Sekarang boleh belah. Jawapan yang tegas sekarang. Kita ni semua mesti sedar. Orang yang tanya tapi hanya berniatkan bermain-main. Kita mesti pandai melihatnya. Bukan untuk kepentingan orang lain, tapi untuk belia kita sendiri, belia muda kita. Kita perlu membinakan keyakinan kepada belia kita sebagai satu bahagian daripada pendidikan mereka. Sekiranya kita tidak melakukan itu, kita akan kena bayar harganya dalam 10 tahun yang akan datang tahu. Saya mengatakannya dengan perasaan takut kepada anda. Pemimpin masyarakat Islam kita masih belum melakukan tugas yang mencukupi untuk memikirkan cara menanamkan keyakinan iman. Bagaimana untuk memerangi krisis iman di kalangan belia Muslim kita. Pemuda Muslim apabila mereka mempunyai masalah dari segi falsafah. Kita bagi tahu mereka pergi buat wuduk dan pergi solat 2 rakaat di situ. Dan jika itu tidak berjaya juga, okey, balik sini dan aku akan buatkan kamu doa special. Baca itu dan masalah kamu semua akan hilang. Okey, dengar sini. Sekiranya mereka mempunyai masalah dari segi falsafah dan jika mereka sudah pun ragu-ragu dari mulanya, penyelesaian rohani memang ada, spiritual memang ada, tapi anda tidak boleh mengabaikan penyelesaian intelektual. Anda tidak boleh buat macam tu. Kita tidak mampu membiarkan saja. Din kita adalah din yang intelektual. Din kita bukan kepercayaan buta semata-mata. Din kita kuat dan hebat. Kita mesti percaya perkara itu. Dan kita harus menanamkan kepercayaan itu kepada anak-anak kita. Terutamanya pada masa di mana semua orang berfikir semua orang mempunyai satu hal tentang Islam. Semua orang mempunyai sebab mengapa Islam salah. Semua orang ada hal. Setiap orang ada satu. Orang Kristian menyerang Islam. Adakah anda tahu betapa tidak masuk akalnya itu? Memang tak masuk akal. Saya tinggal di selatan, betul? Dekat Texas. Saya tinggal di Texas.
Dan saya selalu travel di kawasan selatan. Dan hobi saya kadang-kadang ialah mendengar radio ceramah Kristian. Itulah yang saya buat. Kalau semasa saya jalan jauh naik kereta, saya dengar radio perbincangan Kristian. Dan kebanyakan radio perbincangan Kristian ini sebenarnya adalah mengenai Islam. Sebab mereka tidak ada benda lain yang nak dibincangkan, kan? Diorang cakap, semua orang Islam ini, Al-Quran mereka cakap, kau tahu tak, perkara yang kita lakukan adalah syirik. Kita melakukan syirik semua ni tahu. Tapi kita ada pakar Al-Quran di sini. Kononnya lah. Dan dia akan menjelaskan semuanya kepada kita. Kononnya. Anda tahu tak? Dan kemudian mereka akan mengadakan keseluruhan persembahan sembang mereka. Dan saya mendengar benda-benda ni semua. Dan saya gelak besar. Komedi yang sangat hebat. Ini komedi berkualiti, kan? Kecualinya ketika mereka bercakap tentang percanggahan dalam Al-Quran lah. Dan kesalahan tata bahasa lah. Apabila mereka bercakap mengenai benda-benda macam tu, saya duduk kat situ tergelak. Tapi pada masa yang sama, saya mula menangis dan sedih juga sebab di satu tempat ada seorang Muslim yang mendengarkan benda-benda sampah ini. Yang tidak mempunyai asas yang kuat dalam iman mereka. Dan dia mendengarkan benda-benda ini dan mengatakan pada dirinya sendiri, ya Tuhan, itu macam masuk akal. Dorang ni macam ada bukti. Yalah, betul lah, kan? Memang sangat menakutkan apabila belia muda kita tak mendapatkan asas iman yang kukuh. Kita kan sebenarnya belum sampai lagi. Kita belum lagi menjalankan tugas kita untuk menanamkan benih yang betul. Itulah satu-satunya premis saya. Itu satu-satunya maksud saya. Kita mesti melakukannya pada usia yang muda. Dan anda semua tahu forum seperti YM dan program seperti program biasa YM di mana belia Muslim berkumpul dan mempunyai teman-teman dengan antara satu sama lain. Inisiatif seperti ini adalah komponen untuk membangunkan keyakinan dalam iman anda kerana anda berada di sekitar orang lain yang mempunyai keyakinan yang serupa. Sebuah keyakinan akan memberikan sebuah keyakinan lagi. Itu satu bahagiannya. Tapi sekarang kita harus berfikir lebih jauh dan kita benar-benar harus memikirkan dengan serius mengenai bagaimana untuk mengembangkan institusi seperti ini dan bagaimana untuk mengembangkan institusi kita yang ada sekarang dan buatkan mereka untuk bersedia dengan cabaran sebenar yang akan datang. Dan cuba mengenali dengan lebih awal dari satu simptom ke simptom yang lain. Dan lihat penyakit sebenarnya yang perlu ditangani. Selalunya kan kita hanya bercakap mengenai simptom. Tapi kita tidak pernah bercakap mengenai penyakit ini. Subhanallah.